Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua anak murid cikgu. Apa khabar anda semua hari ini? Harapan cikgu agar anak murid semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jadi sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kehadrat Ilahi agar terpelihara daripada wabak COVID-19 dan sentiasa dalam rahmat-Nya. Amin. Bertemu sekali lagi pada hari ini bersama cikgu di channel Cikgu Amin. Jom belajar sains bersama Cikgu Amin. Hari ini kita akan menyambung lagi tajuk sebelum ini, iaitu dari unit 6, pengukuran, dengan dua tajuk kecil iaitu mengukur isi padu cecair dan isi padu tidak sekata. Murid-murid boleh semak dan buka buku teks sains tahun 3 pada halaman 88 hingga 94 dan murid-murid bolehlah menjawab soalan pada buku aktiviti di halaman 58 hingga 62 dan buku teks pada halaman 94. Baiklah, anda sudah bersedia? Ayo kita mulakan. Standard kandungan 6.1 pengukuran luas dan isi padu. Standard pembelajaran 6.1.5 mengukur isi padu cecair menggunakan alat dan teknik yang betul. 6.1.6 menyelesaikan masalah untuk menentukan isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran air. 6.1.7 menjelaskan pemerhatian tentang pengukuran luas dan isi padu melalui lakaran TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Objektif pembelajaran. Di akhir PDPR ini, murid akan dapat pertama, menentukan isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran air dan kedua, menyatakan 3 kepentingan pengukuran dalam kehidupan seharian. Kriteria kejayaan. Pertama, menjelaskan cara untuk menentukan isi padu pepejal tidak sekata. Dan kedua, murid mencatat 3 kepentingan pengukuran dalam kehidupan seharian. Ayo kita mulakan pelajaran kita berkaitan dengan tajuk yang telah pun cikgu beritahu pada kamu sebentar tadi, iaitu berkaitan mengukur isi padu cecair. Cuba kamu lihat pada gambar yang telah pun cikgu sediakan ini. Lim, Langgi dan Aisyah membeli susu kotak. Mereka ingin mengetahui sama ada isi padu kotak tersebut sama seperti yang dilabelkan. Inilah ikuti perbualan 3 orang rakan kamu, iaitu Lim, Langgi dan Aisyah. Apa yang disebutkan oleh Lim? Isi padu susu kotak ini ialah 200 ml. Apa yang disebut oleh Langgi? Adakah isi padunya tepat 200 ml? Apa kata Aisyah? Mari kita mengukurnya. Baiklah, ketiga-tiga rakan kamu ingin mengukur isi padu cecair yang berada di dalam ataupun ketiga-tiga rakan kamu ini ingin mengetahui apakah isi padu sebenar susu kotak itu. Ayo kita sama-sama lihat. Apakah alat yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair? Itu soalan Lim kepada Langgi dan juga Aisyah. Nampaknya Langgi sedang berfikir. Apakah agaknya alat yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair? Jawapan Aisyah, isi padu cecair boleh diukur menggunakan silinder penyukat atau bikar. Okey, di hadapan kamu ini ada 3 objek. Mana satu yang disebutkan sebagai silinder penyukat? Mana satu silinder penyukat? Ini ialah silinder penyukat. Ini ialah bikar. Sekarang kamu sudah mengetahui
apa itu silinder penyukat dan juga apa itu bikar. Seterusnya, mari kita saksikan bagaimana rakan kamu mengambil ukuran isi padu susu kotak tadi. Lim, Langgi dan Aisyah mengambil ukuran isi padu susu kotak. Ya, cuba kamu lihat pada gambar pertama, isi padunya ialah 210 ml kata Lim. Ya. Itu jawapan yang diberi oleh Lim. Kerana Lim melihat pada pandangan atas. Bagaimana pula dengan jawapan Langgi? Bukanlah, isi padunya ialah 190 ml. Ya, jawapan yang diberi Langgi kerana dia melihat dari sudut bawah. Manakala Aisyah pula, saya pula mendapat bacaan tepat 200 ml. Ya, cuba kamu perhatikan pada ketiga-tiga jawapan yang telah pun diberikan oleh rakan kamu ini. Mari kita uji. Bacaan isi padu siapakah yang betul? Mengapa? Ya. Cikgu ingin bertanya kepada kamu. Jika kamu pandai, cuba kamu teka jawapan bagi bacaan isi padu siapakah yang betul? Ya. Betul. Jawapan yang betul ialah bacaan yang diambil oleh Aisyah. Kerana kedudukan matanya berada pada arah meniskus. Ya. Cuba lihat pada kedudukan mata Aisyah. Kedudukan matanya dilihat sama dengan kedudukan paras air tersebut. Paras cecair yang dilihatnya. Apakah yang kamu faham tentang meniskus? Untuk mengetahuinya, ayo kita saksikan. Apa itu meniskus? Siapa yang boleh beritahu kepada cikgu? Apakah yang dimaksudkan dengan meniskus? Kalau kamu nak tahu, meniskus ini cikgu dah tunjukkan berdasarkan anak panah ini. Ya. Okey, apakah meniskus? Ya, meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berkelok. Ya. Di mana kamu lihat kedudukan berkelok? Di sini. Okey, ya. Di sini. Dan juga kedudukan ni kalau kamu lihat, dia sebenarnya tidaklah seluruh sini, tetapi dia sedikit melengkung di sini. Itulah tadi bagaimana caranya kita mengukur isi padu cecair. Baiklah. Walau bagaimanapun, kita tidak dapat menjalankan uji kaji untuk mengukur isi padu air berwarna. Dan insya-Allah aktiviti ini akan cikgu jalankan semasa aktiviti bersemuka nanti. Ya, aktiviti ini akan dijalankan pada sesi bersemuka nanti. Seterusnya, kita masuk dan kita beralih pada tajuk kita yang kedua, iaitu isi padu pepejal tidak sekata. Baiklah, bagaimanakah isi padu pepejal yang tidak sekata ditentukan? Ya, isi padu pepejal tidak sekata ditentukan melalui kaedah sesaran air. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Cikgu telah pun menyediakan satu video yang berkaitan dengan kaedah sesaran air dan juga isi padu pepejal tidak sekata. Mari kita saksikan. Menentukan isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran air. Kaedah sesaran air. Sesaran, apakah itu sesaran?
Jika dirujuk dalam kamus, perkataan sesar bermaksud beralih. Maka, sesaran air pula, air beralih ataupun tertolak apabila terdapat objek lain yang tenggelam ke dalamnya. Sebagai contoh, perhatikan Raja, air di dalam tap mandi ini tersesar keluar iaitu tertolak keluar kerana adanya badan yang masuk ke dalamnya, maka isi padu badan tersebut telah menolak air yang terdapat dalam tap mandi tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan sesaran air. Kaedah sesaran air, mari kita belajar bagaimana ia dilakukan. Perhatikan Raja gelas ini. Gelas ini telah diisi dengan air. Kemudian kita ingin mengukur isi padu kubus ini, maka kita masukkan kubus ke dalam gelas ini. Perhatikan bagaimana aras air tersebut telah naik di dalam gelas tersebut. Jadi, apa yang berlaku? Apabila kubus telah tenggelam ke dalam air, ia akan menyesarkan ataupun menolakkan cecair tersebut menaik ke atas. Oleh itu, isi padu air yang tersesar ke atas tadi adalah bersamaan dengan isi padu objek iaitu kubus yang telah masuk dan tenggelam ke dasar gelas. Baiklah, mari kita ukur dengan tepat isi padu bagi objek yang tidak sekata dengan menggunakan kaedah sesaran air. Isi padu objek bersamaan dengan isi padu air yang tersesar. Sila ingat rumus ini. Kita ingin mengukur isi padu bagi objek yang tidak sekata iaitu batu di bahagian kiri slide. Kita akan masukkan batu ke dalam silinder penyukat yang telah diisikan dengan 40 ml air. Kita dapat perhatikan aras air dalam silinder penyukat setelah batu dimasukkan adalah meningkat. Isi padu awal silinder penyukat sebelum dimasukkan batu ialah 40 ml. Isi padu silinder penyukat setelah dimasukkan batu ialah, mari kita kira sama-sama, selepas 40 ialah 41, 42, 43, 44 dan juga 45. Bagus. Maka, isi padu batu bersamaan dengan bacaan isi padu akhir ditolakkan dengan bacaan isi padu awal. Isi padu akhir tadi ialah 45 ml ditolakkan dengan isi padu awal iaitu 40 ml, maka bezanya ialah 5 ml. Isi padu batu bersamaan dengan 5 ml. Tetapi memandangkan batu adalah pepejal, kita akan gantikan unit mililiter iaitu untuk cecair kepada yang bersesuaian dengan pepejal iaitu isi padu batu bersamaan dengan 5 cm padu. Mari uji. Setelah kita pelajari tadi kaedah sesaran air, kita akan kirakan isi padu bagi objek tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Mari kita cuba. Perhatikan Raja di bahagian kiri anda. Kita ingin mengukur isi padu bagi telur tersebut. Perhatikan kandungan isi padu air awal. Kemudian perhatikan apabila kita telah masukkan telur ke dalam silinder penyukat itu. Isi padu telur bersamaan dengan bacaan akhir ditolakkan dengan bacaan awal. Bacaan akhir kita ialah 150 ml ditolakkan dengan bacaan awal kita ialah 50 ml. Oleh itu, isi padu telur ialah 100 ml ataupun memandangkan ia pepejal, kita tukarkan unit dia menjadi cm padu. Oleh itu, isi padu telur ialah 100 cm padu. Contoh yang kedua pula. Isi padu bagi tukur besi. Bacaan akhir ditolakkan dengan bacaan awal. Bacaan akhir kita ialah 69 ml ditolakkan dengan bacaan awal kita ialah 65 ml. Oleh itu, isi padu tukur besi ialah 4 ml ataupun ditukarkan unit kepada 4 cm padu.
seterusnya, apa kata kita uji ini pula? Isi padu batu bersamaan dengan bacaan akhir ditolakkan dengan bacaan awal. Bacaan akhir ialah 180 ml ditolakkan dengan 150 ml iaitu bacaan awal, maka bezanya ialah 30 ml ataupun ditukarkan unitnya 30 cm padu. Kaedah sesaran air juga boleh dilakukan dengan menggunakan bantuan tin Eureka. Mari kita belajar bagaimana untuk menggunakan tin Eureka. Tin Eureka adalah berfungsi di mana kita akan mengukurkan isi padu air yang tersesat. Apakah yang dimaksudkan dengan air yang tersesat adalah pada awalnya kita isikan tin Eureka tersebut dengan jumlah air sehingga ke paras muncung yang boleh mengalir keluar tersebut. Apabila kita masukkan objek yang kita ingin ukur ataupun ingin dapatkan isi padunya, maka air yang tersesar, yang tertolak tadi akan keluar mengalir daripada muncung, mengalir ke dalam silinder penyukat seperti dalam raja di bahagian kanan. Maka air yang tersesar adalah isi padu bagus, isi padu bagi objek yang kita ingin ketahui isi padunya. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Kita akan baca dalam silinder penyukat tersebut. Ini adalah bagaimana tin Eureka ini berfungsi. Apabila kita masukkan objek, maka air akan tersesar. Apa tersesar tadi? Tertolak ke tepi. Kerana pada awalnya tin Eureka ini telah diisikan air sehingga paras betul-betul diparas muncung sebelum dialirkan tersebut. Maka air yang tersesar ini ialah isi padu bagi objek yang kita ingin ukur. Ini juga langkah bagi menggunakan tin Eureka. Perhatikan bagaimana apabila kita masukkan objek, air yang tersesar akan masuk ke dalam silinder penyukat. Maka kita akan dapat baca isi padu air yang tersesar itu dalam silinder penyukat yang mana ia melambangkan isi padu bagi objek yang kita ingin ukur. Kamu telah menyaksikan video berkaitan dengan isi padu pepeja tidak sekata kaedah sesaran air. Seperti yang kamu lihat pada video tersebut, terdapat dua kaedah sesaran air. Okey, apakah kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan isi padu pepeja tidak sekata? Ya, cikgu tu telah berikan jawapannya, iaitu kaedah sesaran air. Ya. Sebagaimana yang kamu lihat, kaedah sesaran air ada dua. Kaedah 1 dan juga kaedah 2. Cikgu ulangi, kaedah 1 ialah apabila kita melihat pada bacaan isi padu awal dan kita melihat pada bacaan isi padu akhir. Jadi, kita boleh mengambil jawapan isi padu batu ialah bacaan isi padu akhir ditolak dengan bacaan isi padu awal. Jadi contoh yang diberikan di sini ialah bacaan isi padu akhir setelah dimasukkan seketul batu ialah 30 ml, manakala bacaan isi padu awal sebelum dimasukkan seketul batu ialah 20 ml. Maka 30 ditolak 20 bersama dengan 10 ml. Maka 10 ml ini adalah bacaan isi padu permukaan tidak sekata bagi batu. Manakala kaedah kedua yang boleh digunakan ialah menggunakan dengan penggunaan tin Eureka. Tin Eureka ni ialah tin yang mempunyai muncung yang boleh mengeluarkan air di sini. Okey, caranya ialah sebelum kita memasukkan sebiji batu ke dalamnya, kita letakkan paras air menghampiri muncung yang akan mengeluarkan air di sini dan kita letakkan silinder penyukat berhampiran agar kita dapat mengukur berapakah nanti
isi padu air yang akan masuk ke dalam silinder penyukat itu. Ya. Cuba lihat pada gambar ini. Sebelum dan selepas. Apabila batu dimasukkan, maka akan ada air yang keluar melalui muncung tin Eureka ini. Dan ia akan masuk ke dalam silinder penyukat yang kita letakkan berhampiran dengan tin Eureka. Jadi, isi padu air yang tersesar ialah isi padu batu. Yang tersesar tu yang dah masuk ke dalam silinder penyukat ini. Baiklah murid-murid. Mari kita ingat semula pelajaran kita yang telah pun kita pelajari. Daripada awal unit pengukuran 6, iaitu pertama, unit-unit ukuran bagi luas dan isi padu ialah unit bagi luas ialah sentimeter persegi, simbolnya cm2, unit meter persegi, simbolnya m2, dan kilometer persegi, unitnya, simbolnya ialah km2. Manakala bagi isi padu, unit yang digunakan untuk mengukur isi padu ialah mililiter, simbolnya ialah ml, liter, L, sentimeter padu, cm3, dan meter padu, m3. Kedua, terdapat dua jenis luas permukaan, iaitu permukaan sekata dan permukaan tidak sekata. Ketiga, luas boleh diukur menggunakan kertas petak 1 cm darab 1 cm dan juga kertas kraft. Keempat, isi padu kotak lohong boleh diukur menggunakan kubus bersaiz 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Kelima, isi padu pepejal tidak sekata boleh diukur menggunakan kaedah sesaran air. Keenam, bacaan isi padu cecair diambil pada aras mata di kedudukan meniskus. Ketujuh, pengukuran penting dalam kehidupan bagi mendapatkan luas atau isi padu dengan tepat dan seterusnya mengelakkan pembaziran. Baiklah, soalan-soalan yang kamu lihat pada buku teks kamu ini, cikgu fikir kamu bolehlah jawab kerana kita telah pun belajar dan kamu selesaikan secukupnya. Kemudian kamu masukkan, kamu tuliskan ke dalam buku latihan sains kamu. Okey, ada 6 soalan yang kamu kena selesaikan. Baiklah. Pada soalan terakhir ini, ada satu soalan kebat yang memerlukan kamu berfikir. Ya, soalan lain pun berfikir juga, tapi yang ini memerlukan pemikiran yang lebih kritis. Soalannya, bagaimanakah mengukur isi padu sebatang paku menggunakan alatan di bawah sahaja? Cuba kamu lihat alatan yang ada. Pertama, gelas berisi air yang penuh. Kedua, besin. Ketiga, picagari. Keempat, paku. Dan kelima, benang. Agaknya bagaimanakah kita nak menggunakan peralatan yang telah pun disediakan ini untuk mengukur isi padu sebatang paku? Cuba kamu fikirkan apakah kegunaan picagari? Apakah kegunaan benang? Ya, cikgu nak kamu tuliskan jawapan ini pada buku latihan sains kamu. Jawapan ini agak boleh dipikirkan sebenarnya. Ya, cikgu rasa dah ada yang mungkin dapat menjawab tu. Apakah ataupun bagaimanakah kita mengukur isi padu sebatang paku menggunakan alatan di bawah? Sebagai rumusan pada pelajaran kita hari ini, mengukur isi padu cecair. Pertama, cecair boleh diukur dengan menggunakan bikar dan silinder penyukat. Kedua, bacaan isi padu cecair diambil pada aras mata
di kedudukan meniskus. Dan ketiga, unit bacaan isi padu cecair ialah mililiter dan liter. Sampai di sini sahaja pertemuan kita untuk hari ini. Dan cikgu mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama anak murid semua kerana dapat bersama-sama dengan cikgu pada hari ini untuk menimba ilmu. Dan semoga kita berjumpa di lain waktu dan ketika. Cikgu ucapkan selamat belajar dan selamat bertemu lagi. Assalamualaikum.